Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, hari ini kumpulan kami akan membentangkan tentang falsafah dan isu semasa, dan kami merupakan kumpulan pertama. Tajuk yang kami pilih adalah isu permasalahan gaji minimum. Ahli grup bagi kumpulan kami adalah yang pertama Wan Anik Zikri, yang kedua Said Nazrin, yang ketiga Zunur Ain Khan, yang keempat Tengku Luqman Al-Hakim, yang kelima Wan Syami Hafizi, yang keenam Syed Aziz, dan yang ketujuh Raja Iskandar. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Wan Syami Hafizi bin Wan Supian. Hari ini saya akan membentangkan tentang pengenalan berdasarkan projek yang kami buat. Okay. Yang pertama, pada era kemajuan teknologi ini, terlalu banyak isu yang telah dibangkitkan. Lebih-lebih lagi, permasalahan berkaitan gaji minimum yang berlaku di Malaysia. Maksud gaji minimum itu sendiri yang telah ditarikkan di Wikipedia Bahasa Melayu adalah merujuk kepada gaji yang diberikan oleh majikan pada tahap minimum tanpa mengira mana-mana serta, tanpa mengira pelbagai faktor termasuk jantina, kelulusan bidang dan sebagainya. Pada mulanya, Malaysia telah menetapkan gaji minimum yang telah dibuat pada 30 April 2008. Ini telah diperkatakan oleh Perdana Menteri kita iaitu Datuk Seri Najib bin Tun Razak. Gaji minimum yang telah ditetapkan pada tarikh tersebut ialah 1,200, tetapi pada penghujung tahun ini ada orang-orang mengatakan bahawa kerajaan Malaysia ingin membuat satu pembentangan berkenaan kenaikan gaji minimum ini kepada RM1,500. Sekian, terima kasih. Hello, saya Dina. Saya akan beritahu mengenai penyataan masalah mengenai permasalahan gaji minimum di Malaysia. So, pertama sekali, penyataan masalahnya adalah kenaikan gaji minimum menyebabkan kos yang ditanggung majikan akan meningkat. Dan yang kedua adalah pekerja di syarikat kecil terpaksa dibuang bagi menampung kos pembayaran gaji. Yang ketiga adalah kos sara hidup meningkat akibat kenaikan harga barang bagi menampung pembelanjaan hidup. Dan yang terakhir adalah kenaikan gaji harus sejajar dengan perkembangan ekonomi negara. Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Wan Anik Zikri bin Wan Yusri, filosof AA 212906 daripada seksi 7 subjek filosofi. So pada hari ini saya ingin membentangkan tentang persoalan kajian lah. So persoalan kajian ni persoalan kajian ni dia dijalankan kerana permasalahan yang timbul lah. Persoalan-persoalan yang timbul daripada masalah yang berlaku ini wajar dikaji dan diteliti bagi memastikan permasalahan gaji minima di Malaysia ini dapat dikawal dan dibanteras. So dia ada 4 persoalan. So persoalan yang pertama adalah bilakah masa yang sesuai untuk melaksanakan kenaikan gaji di Malaysia. So untuk persoalan yang kedua ialah apakah tahap gaji yang sesuai di Malaysia berdasarkan isu semasa. So yang ketiga adalah apakah cara yang boleh dilakukan oleh majikan mahupun kerajaan dan pekerja untuk menampung kos sara hidup yang meningkat akibat kenaikan gaji. So persoalan yang keempat, apakah kesan positif dan negatif kenaikan gaji minima. So untuk persoalan ni sebenarnya dia timbul disebabkan benda ni sebenarnya dah berlaku dah pun. So maksudnya masyarakat dah mulakan dah mula rasa timbul persoalan-persoalan yang saya sudah sebut tadi lah. So sekian daripada saya, terima kasih. Assalamualaikum. Assalamualaikum, nama saya Tengku Luqman Al-Hakim. Sekarang saya sambung bagi bahagian objektif kajian. Objektif kajian kami ialah untuk mengkaji apakah faktor yang menyebabkan peningkatan ekonomi perlu dilaksanakan. Yang kedua, untuk mengkaji adakah kenaikan gaji minima bersesuaian dengan ekonomi negara. Dan yang terakhir, untuk mengkaji apakah cara yang boleh dilakukan oleh majikan, kerajaan dan pekerja untuk menanggung kos sara hidup yang akan meningkat.
Bismillahirrahmanirrahim. Saya akan membentangkan kepentingan kajian. Kepentingan kajian dibahagikan kepada 3, iaitu kepentingan kepada negara, kepentingan kepada majikan dan kepentingan kepada pekerja. Pertama sekali, kepentingan kepada negara. Kepentingan kajian ini kepada negara ialah untuk menstabilkan ekonomi di negara Malaysia yang semakin merosot. Hal ini kerana syarikat-syarikat di Malaysia mengandalkan buruh asing daripada warga tempatan yang menjadi punca ekonomi semakin merosot. Seterusnya, kepentingan kepada majikan. Kepentingan kerja ini kepada majikan ialah untuk mendatangkan keuntungan yang lebih daripada sebelumnya. Hal ini kerana apabila gaji minima yang meningkat dan tinggi, para pekerja akan memberi komitmen yang tinggi ketika bekerja. Akhir sekali, kepentingan kepada pekerja. Dengan kepentingan kerja ini kepada pekerja ialah dapat mengurangkan beban dan sekaligus menjamin kesihatan mental para pekerja. Hal ini kerana dapat mengurangkan beban mereka kerana masalah kewangan bukan lagilah masalah utama yang menjadi kepada para pekerja. Saya akan memberitahu mengenai tinjauan literatur yang telah dilakukan oleh kumpulan kami dalam kajian kes mengenai gaji minimum ini. So, di Malaysia, tafsiran gaji ialah gaji minimum sebagai gaji pokok. Lazimnya gaji minimum diperkenalkan di sebuah negara untuk menjaga hak dan kebajikan pekerja menurut siapa yang dikenali sebagai fair pay, iaitu oleh Scotland's Equal Opportunity Commission 2003, Lilly Ledbetter Fair Pay Act 2003. So, sebarang ketidakpatuhan oleh majikan boleh dikenakan dan boleh didakwa di mahkamah di bawah Seksyen 65 Akta Kerja 1955. So, akta ni boleh dikenakan denda kepada majikan, antaranya yang tidak mengikuti memberikan gaji minimum sebanyak 1,500 pada yang telah dikuatkuasakan pada 1 Mei 2022, dan juga mereka boleh dikenakan denda sekiranya mereka membawa pekerja mereka tanpa alasan pokok. So, Nels Rasmus dan Bruce Hicks 1986 telah membuat kajian di Amerika Syarikat menyatakan bahawa pekerja yang menerima gaji minimum ini memberi impak terhadap kuasa beli pengguna terhadap barangan dan perkhidmatan. So, untuk yang ini adalah mereka boleh menaikkan ekonomi mereka dengan menaikkan gaji minimum. So, pada kesimpulannya, daripada kajian research terhadap jurnal yang telah dikaji, Muhammad Khairul Nabil daripada Universiti UMS 2017 telah menyatakan bahawa wujud unsur manipulasi maklumat dalam kalangan majikan dan pengurusan kerana ada majikan yang telah mengekang pelaksanaan gaji minimum kepada pekerjanya, namun beban pekerja ditingkatkan kerana kurang kemampuan untuk menggaji pekerja, dan sebabnya menjadi satu permasalahan dalam gaji minimum di Malaysia. Baiklah, pembentangan diteruskan dengan metodologi kajian. Metodologi kajian meliputi cara, kaedah dan pendekatan yang digunakan untuk mencapai objektif dan maklumat kajian. Metodologi juga menjadikan kajian yang dijalankan dengan lebih sistematik dan memudahkan mencapai objektif kajian. Metodologi kajian digunakan dalam kajian ini adalah pengumpulan data berbentuk kuantitatif. Kajian ini dijalankan dengan mengedarkan borang soal selidik kepada para responden dalam bentuk Google Form. Pautan Google Form tersebut disebarkan melalui aplikasi WhatsApp. Dan hasilnya kami menerima respons ramai 73 orang responden yang terdiri daripada kalangan pelajar UTHM dan orang luar. Kami memilih kaedah tersebut kerana ia memudahkan proses pengumpulan data. Selain itu, kaedah ini dapat menyediakan maklumat yang sesuai, tepat dan boleh dipercayai. Sampai itu, dengan menggunakan kaedah Google Form, objektif kajian dapat dicapai dengan lebih mudah dan cepat. Sebelum kajian ini dilaksanakan, para pekaji telah menerima arahan terperinci daripada pensyarah khusus falsafah dan isu semasa, iaitu Puan Ana Madiah binti Wan Zahari, sebelum melaksanakan kajian ini yang bertajuk permasalahan gaji minima di Malaysia. Kami para pengkaji juga telah mengajukan laporan bentuk proposal kepada pensyarah bagi mendapatkan kelulusan untuk memulakan projek kajian ini. Assalamualaikum, nama saya Azmi Husin.
Untuk analisis kajian pada 18 Mei 2022 bersamaan dengan hari Rabu, kumpulan kami telah melakukan satu soal selidik menggunakan platform Google Form. Kajian yang kami lakukan ini merupakan kajian kualitatif yang dilakukan dengan mengedar Google Form secara atas talian melalui aplikasi media sosial seperti WhatsApp, Facebook dan Instagram. Bahagian B dalam soal selidik kami menanyakan tentang kesan kenaikan gaji minimum. Kami menyediakan 4 soalan yang mengandungi 2 pilihan sama ada jawapannya ya ataupun tidak. Pada soalan pertama, kami tanyakan tentang adakah kenaikan gaji minimum menyebabkan kos yang ditanggung majikan meningkat. Melalui data yang kami perolehi, 72.6% mewakili 53 orang responden memberi jawapan ya, manakala 27.4% bersama dengan 10 orang responden memberi jawapan tidak. Dapat kami simpulkan bahawa sebahagian besar responden cakna terhadap bebanan yang ditanggung oleh majikan kesan akibat kenaikan gaji minima di Malaysia. Soalan kedua yang dikemukakan kepada responden adalah adakah kos sara hidup meningkat apabila kenaikan harga barang bagi menampung pembelajaran hidup? Berdasarkan data yang kami kumpul tempoh hari, seramai 94.5% ataupun 69 orang responden memberi jawapan ya. Dapat dikagumkan bahawa kebanyakan masyarakat akan mengalami peningkatan kos sara hidup apabila kenaikan harga barang berlaku untuk menanggung semula kos yang ditanggung oleh majikan untuk membayar gaji pekerja. Pada soalan ketiga, kami menanyakan adakah pekerja syarikat kerja terpaksa dibuang bagi menabung kos pembayaran gaji. Berdasarkan data yang kami kutip, 60.3% ataupun 44 responden menjawab ya, manakala 39.7% menjawab tidak. Untuk soalan terakhir dalam bahagian ini, kami menanyakan pada responden tentang adakah kenaikan gaji harus sejajar dengan perkembangan ekonomi negara. 94.5% ataupun 69 orang responden memberi jawapan ya. Dapat disimpulkan bahawa hampir kesemua responden bersetuju bahawa ekonomi negara seharusnya meningkat sebelum kenaikan gaji minimum dilaksanakan. Soalan pertama meminta responden memilih antara sewaktu pandemik, sewaktu ekonomi meningkat, sewaktu ekonomi meleset bagi menjawab pertanyaan bilakah masa yang sesuai untuk melaksanakan kenaikan gaji di Malaysia. Majoriti menjawab sewaktu ekonomi meningkat. Terbukti bahawa kebanyakan masyarakat berpendapat bahawa sewaktu ekonomi meleset dan sewaktu pandemik merupakan bukan waktu sesuai bagi melakukan kenaikan gaji minimum. Soalan kedua menanyakan perihal gaji yang bersesuaian berdasarkan isu semasa. Seramai 82.2% menjawab sebanyak RM1,500 merupakan gaji minimum yang sesuai untuk rakyat Malaysia ketika ini. Dalam soalan ketiga dalam bahagian ini, meminta responden memilih inisiatif kebajikan, kerajaan dan pekerja bagi menampung kos sara hidup yang kian meningkat akibat kenaikan gaji. Majoriti responden memilih semua cadangan yang kami kemukakan untuk inisiatif majikan, kerajaan dan pekerja bagi menampung kos sara hidup. Dalam soalan pertama untuk bahagian D, responden diminta untuk memilih faktor yang menyebabkan peningkatan ekonomi perlu dilaksanakan antara keadaan ekonomi dunia yang tidak menentu, penurunan harga komoditi minyak, permintaan dalam negeri dan ekspor terus lemah, kadar inflasi meningkat, pasaran saham dan pelabur, kadar pengangguran meningkat dan semua di atas. Majoriti responden menjawab semua di atas. Kesimpulannya, kami dapat berikan berdasarkan dapatan ini adalah pihak kerajaan perlu mengambil berat banyak perkara sebelum melakukan peningkatan gaji minimum. Soalan terakhir meminta responden untuk memilih adakah gaji minimum bersesuaian dengan ekonomi negara ataupun tidak. Seramai 55 orang iaitu 75.3% responden menjawab ya. Bagi menggulung skala yang telah dibicarakan, permasalahan gaji minima di Malaysia perlulah diatasi dengan wajar setelah mempertimbangkan kesannya kepada pekerja, majikan dan negara. Hal ini demikian kerana gaji minimum memberikan kesan kepada produktiviti dan motivasi pekerja. Selain itu, gaji minimum pekerja amat penting dalam industri. Jika tiada kenaikan gaji minimum dikala meningkatnya kos sara hidup ini, maka motivasi dan produktiviti pekerja akan merosot, sekaligus memberi kesan kepada ekonomi negara. Selain itu, dengan kenaikan gaji minima dapat mengelakkan berlakunya rusuhan para pekerja apabila permintaan mereka untuk mendapatkan gaji minima yang lebih tinggi ditolak. Di samping itu, pihak berkuasa perlu menangani masalah masukan pendatang asing tanpa izin yang bekerja secara di Malaysia supaya lebih banyak peluang pekerjaan untuk rakyat tempatan. Sekian, terima kasih.